untuk pelekeh. Jumpa sahabat Nabi. Oi, kamu kata syariat Muhammad lengkap. Tapi 13 tahun di Mekah sehari tak puasa lagi. Ni duduk Madinah dekat 2 tahun dah. Tak puasa lagi. Nak tunggu berapa lama lagi? Ya. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ruginya wahai hamba, tiap kali diutuskan rasul, sikap mereka tiada lain melainkan suka mengejek-ngejek. Yastahzi'un, memperolok-olok. Nabi Adam yang memperolokkannya iblis. Hamba Allah juga iblis kan. Nabi Nuh yang memperolok-olok anaknya sendiri, istrinya sendiri. Nabi Muhammad yang ngolok-ngoloknya pak saudara dia sendiri. Cerita pasal Islam dihina bukan baru tahun 2024 ni. Tak. Bukan setiap bulan Ramadan. Hari-hari Islam dicapak, Islam dihina. Nabi dikata berdepan. Kita suka ke? Tak suka. Tapi janganlah melatah. Tak jadi apa-apa sebenarnya. Sebab agama ini Allah yang pelihara. Syariat ini Allah pelihara. Turun ayat ini sangat menggerunkan orang-orang Yahudi. Tambahan pula, puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi ini tak sama dengan syariat puasa yang dikurniakan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Allah mengakui, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Betul, Allah mengakui. Memang orang Yahudi terlebih dulu puasa. Awal 1000 tahun dulu sebelum syariat Nabi Muhammad. Tapi puasa yang disyariatkan untuk Nabi Muhammad ni yang paling special, yang paling istimewa. Iza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah. Bila masuk Ramadan dibuka pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Ada 8. Cuba bayang macam mana pintu syurga sampai 8. Tak ada heran Ustaz, pintu Masjidil Haram tu 99. Nah, pintu masjid ni berapa? Lebih 8. Nah, tanya Pak Imam. Tak tahu lah Ustaz, tak nak kira. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Itu Ustaz cerita sikit. Sebenarnya macam mana gambaran pintu syurga sampai 8 ni macam mana? Syurga ada berapa tingkat? 7. Firdaus yang paling tinggi kan? Setiap pintu itu ada 8 pintu lagi. Setiap tingkatan tu ada 8 pintu. Namanya Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Ikut tingkatan puasa dia macam mana? Tingkatan puasa, pencapaian puasa kita tak sama. Hamba Allah ni dia cerdik. Ya?
Daripada 1 Ramadan sampai 30 atau 29. Ya, setiap malam dia masuk RM1 je kat tabung tu. RM1 je. Dia puasa 50 tahun. Nak jadi rezeki dia, salah satu daripada 60 tahun, malam-malam 60 Ramadan yang dijumpa tu, dia jumpa Lailatul Qadar. So, RM1 je. Dia macam masukkan setiap malam selama 80 berapa bulan? Kira lah berapa puluh ribu. Tapi hamba Allah ni tak cerdik. Sehari masuk 100. Tapi sekali je lah. Bukan malam Lailatul Qadar. 1000 je lah dia dapat. Nampak? Tingkatan dia berbeza dengan orang yang aku puas hati dah. Kenapa? Malam tadi aku masukkan 1000. Ya. Tahun depan tak tentu lagi dia masuk. Tapi hamba Allah ni konsisten. RM1, tak banyak, RM1. Tapi dia jumpa Lailatul Qadar. Tingkatan syurga dia berbeza. Dia masuk ke perayaan juga. Ya. Saya nak gambarkan macam ni tuan-tuan. Walaupun tak sama, memang tak samalah. Ya. Tapi macam mana lagi kita nak buat gambaran sebab kita tak nak masuk syurga kan? Sekurang-kurangnya kita nampak orang yang dapat 10A campur, ya, dia tak payah mohon. Institusi pengajian akan hantar surat kat dia. Macam itulah. Siapa yang dapat cemerlang Ramadannya, malaikat akan cari dia. Malaikat akan cari dia. Pimpin masuk syurga. Dia tak payah cari-cari. Berbeza yang tak dapat 10A terpaksa merayu, cari peluang sana, cari peluang sini. Ya. Itu gambarannya. Dalam Quran Allah sebut puasa dalam 2 kalimah. Satu namanya saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Nabi Zakaria bila tahu Maryam mengandung, ya, terkejut kat dia. Pasal apa? Mau isi kursus kahwin, puida, isi borang nikah, puida, tiba-tiba ada anak. Kalau orang awam, pitam, innalillahi, ada baby di rumah ni. Ya, terkejut. Samalah halnya dengan Nabi Zakaria. Allah beritahu, bisik kat Maryam, siapa tanya pun jangan jawab. Siapa tanya pun jangan jawab. Bila tak jawab, orang tanya, "Yang, kau bisu ke?" "Bukan bisu, aku tengah puasa bercakap." Nabi Zakaria pun tak tahu kenapa diperintah oleh Allah supaya Maryam jangan jawab apa-apa. Rupa-rupanya Allah nak beri mukjizat pertama kepada Nabi Isa ialah kanak-kanak yang belum sampai usia boleh bercakap, dia boleh jawab, dia boleh bercakap. Allah nak suruh apa? Allah nak bagi tahu apa? Supaya manusia di zaman itu memikir siapa sebenarnya yang berkuasa untuk
memberi suara untuk bercakap kepada manusia. Sebab bukan semua orang yang ada mulut dia boleh bercakap. Tak. Mulut ada. Tapi bila Allah tak izin, Allah tak beri suara, dia jadi bisu. Ya. Bisu ni bukan semata-mata dia memang bisu. Ada orang membisu. Tak terkata. Dia tak boleh cakap. Kaku. Hilang semua. Walaupun berlatih, hafal. Tak tahulah aku bila pengurusi panggil aku dah jam. Aku tak tahu nak cakap apa. Ya. Paling-paling tidak dia berdebar. Saya bercakap atas pengalaman saya sendirilah. Lama jadi tok imam. Tapi jangan hari tu turn saya bertugas. Daripada subuh tu Ustaz tak ada darah gemuruh ke? Ada. Bukan pertama kali naik, beratus kali, tapi pasal apa? Pasal amanah. Tersilap korang, tertinggal rukun, kecoh. Tak payah tertinggal rukun lah. Tersilap tak takbir raya pun masalah. Ada satu ketika kita bagi taklimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan, kita akan sembahyang sunat Aidilfitri. Rakaat pertama selepas takbiratul ihram, kita takbir 7 kali diselang dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rakaat kedua selepas takbiratul qiyam, kita takbir lagi 5 kali diselang dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bagi taklimat tu. Tiba-tiba nak jadi bangun rakaat kedua tu bismillah. Nasib baik makmum kita sporting. Kalau ada yang subhanallah, kita melatah takbir pula. Nah ya. Rupa-rupanya hari raya tahun itu di Masjid Tol Intan masa itu. Masjid Tol Intan pun jadi, Masjid Negeri pun jadi, Masjid Negara pun jadi. Tiga-tiga jadi rob itu. Macam tak percaya. Tapi siapa yang menyusunnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Yang kedua, Allah sebut puasa dengan lafaz siyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu siyam. Siyam pernah difardukan kepada umat sebelum kamu. Jika sekiranya kamu laksanakan siyam mengikut cara-cara yang ditentukan, pasti kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Pasti. Jangan takut. Ayat ni mengandungi apa? Mengandungi perintah, mengingatkan kita bahawa setiap ibadah yang kita kerjakan sebenarnya dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan kerja main-main, bukan suka-suka, bukan ikut-ikut. Ya? Kita diajar, kita dididik sentiasa mentauhidkan Allah melalui semua ibadah. Buktinya, usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunatat tarawihi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sa'um ma'udin nan ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala.
semuanya lillahi ta'ala. Mentauhidkan Allah sepanjang masa melalui ibadah fardu, melalui ibadah sunnah. Tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, jika perkataan atau kalimah itu terhimpun dalamnya ataupun dimulai dengan huruf jim nun, ya. Tadi kita sebut apa? Idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah. Jim nun ta. Jannatun. Kalimah yang tersusun mula dengan jim nun, selepasnya tak tahulah apa, tak kisah apa. Tapi kita ambil contoh jim nun ta jannatun. Jannatun tu ghaib. Tak nampak. Ya. Kita hanya tahu ciri-ciri syurga, sifat syurga kecuali datang daripada Quran dan hadis. Syurga itu sifatnya bila orang masuk tak ingat nak keluar lah. Sebab itu sangat mustahak meyakini benda yang gaib dengan cara yang betul. Sebab manusia akan bersedia sesuai dengan keyakinan dia. Ya, manusia kan berbagai-bagai keyakinan. Kita yang meyakini bahawa nak masuk syurga kena banyak amal, iman, amal soleh kan. Sebab itu kita rebut siang malam ni. Bulan Ramadan, tarawih, tengok. Laki perempuan kecil besar turun. Bagus. Jangan condemn, jangan perli. Kita dengar orang ngumpat, orang tarawih ni kita dengar. Janganlah bohong. Dalam puasa, bulan puasa ngumpat lagi. Ngumpat namanya. Tengok umpan ni esok, habis raya habislah. Apa kau cakap macam tu? Boleh ke ngumpat dalam bulan puasa? Ngumpat orang tarawih, boleh ke? Dia tak tarawih. Salah. Ngumpat orang tadarus, dia tak tadarus. Alah, dia memang tu baca Quran bulan puasa je. Lepas tu tak adalah baca dah. Mana kamu tahu? Udah-udahlah. Udah-udah. Sampai orang tadarus kat masjid pun diumpat lagi. Kau ni apa manusia? Manusia apa kau ni? Kita kena sebut benda ni salah. Tiap-tiap tahun orang yang sama. Ya. Puasa memanglah tak muat-muat masjid. Saya tengok 2-3 hari lepas raya, tak ada dah mereka. Itu ke yang kau harapkan? Tak betul. Salah. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Sepatutnya tuan-tuan, kita kekalkan momentum ini. Walaupun dah habis Ramadan. Dia lain. Lain ayatnya. Itu lebih kepada motivasi, semangat, perangsang. Jadikanlah ini titik permulaan. Jadikan benih, semai, suburkan. Lain. Kadang-kadang penceramah sendiri ngata depan depan. Ini tutuh semacam. Mau tu habis tu. Salah cakap macam tu. Ustaz-ustaz ni kira cakap macam tu, mana maunya. Salah. Tu orang perempuan tu. Berebut-rebut ngambil tempat. Sembahyang isyak tidak. Mana kamu tahu?
Salah. Ya. Bercakap ni pun ada dia punya peraturan, ada etika. Berdakwah ada etika. Ya. Yang kedua, selain daripada jannatun, junnatun. Kita ubah ya. Lummah. Jannatun, junnatun. Junnatun apa? As-sawmu junnatun, as-siyamu junnatun. Perisai. Terutama sekali menahan sifat marah, menahan lapar. Sebab itu makruh kalau dalam bulan puasa asyik ngulang bilik air mandi, berendam dalam kolah. Itu makruh. Dia tidak dapat merasai nikmat lapar, nikmat panas, nikmat dahaga. Kurang pahalanya. Dia tak haram tapi makruh. Ya. Bukan berjemur tengah panas tu tidak juga gitu, tapi biar kita rasa panas. Insaf. Di sini dah macam ini, besok di sana macam mana lah kita. Ya, di sini ada lagi tempat berlindung. Ada peluang nak nunggu 7.26 nak buka. Besok nak buka apa? Bukan kita dah bawa bekal. Siapa meninggal dah bawa teh tarik, ada bawa korma, tak ada. Ya. Perisai, benteng daripada sifat marah. Penutup. Satu lagi, jinnatun. Jannatun, junnatun, jinnatun. Kalau sembahyang witir kan, apa penutupnya? Minal jin natiwan nas. Pastilah imam akan baca surah tu. Ya. Ikhlas, Falak, An-Nas. Rokok dalam itu. Selesai lah witir. Jin. Jinnatun. Sedap bunyinya. Arab. Tapi jangan harus bubuh anak cucu jinnatun. Jangan asyik Arab je. Abdul Jinnah. Ya, jangan. Ya. Jin makhluk yang gaib. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi malang. Sebenarnya jin tak tahu yang kita nampak, yang kita tak nampak dia. Taubat dia tak tahu. Dia perasan kita nampak dia. Allah jadikan begitu. Jin sendiri tak tahu yang kita nampak dia. Itu sebab jin buat kerja nyorok-nyorok. Jadi siapa-siapa buat kerja nyorok-nyorok, itu ciri-ciri jin walaupun dia manusia. Jangan buat kerja nyorok-nyorok. Contoh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz free ke? Free. Nak jumpa? Boleh? Main datang. Saya ada cadang nak kahwin seorang lagi Ustaz. Tapi jangan sampai isteri saya tahu. Mana boleh? Kita tak pakat kan? Kita tak pakat soalan kan? Itu yang teringat. Mana boleh nyorok-nyorok nak kahwin lagi? Declare istihar. Gentleman lah. Pergi mahkamah, apa masalah? Nak jadi ke nanti? Kita meninggal, elok je jenazah dikebumikan, jenazah kita dikebumikan. Isteri pertama kita tengah nangis, sedih. Datang seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini isteri Imam Ali ke? Ya. Awak siapa? Puan, saya isteri kedua dia. Innalillahi. Berpeluk-peluk. Jadi cerita yang kata
Imam Ali kahwin seorang lagi tu betul lah. Iyalah, saya lah isteri kedua. Tengah-tengah sembang, asal mana, kampung mana, datang seorang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tumpang tanya, ini ke isteri Ustaz Ali, Imam Ali? Ya. Adik siapa? Saya pun isteri juga. Udah 3. Berasap kubur, jangan main. Tu hasil kerja nyorok-nyorok. Tengah sembang-sembang lagi, adik asal mana? Saya asal Tengku Husin. Oh, dekat je. Tengku Husin kat mana? Kat sini. Lorong apa? Lorong ini. Kat lorong sebelah. Punya nyorok, sebelahnya belah lorong. Tak tahu. Datang pula seorang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tuan tanya? Ya. Ini isteri Imam Ali ke? Adik ni siapa? Saya isteri juga. Cukup 4. Itu perang. Pasal yang didaftarkan yang nombor 1. Yang 3 nikah siam. Tak daftar. Lagi berasap. Tu sikit punya susah ke? Anak-anak nak nikah tu macam mana? Anak-anak nak nikah, siapa nak jadi wali? Ni bukan adik-beradik ikut peraturan. Ayah dah meninggal. Isteri pertama tak ada anak lelaki, siapa nak jadi wali? Pecah mahkamah. Iya. Saya dah lalui dah benda ni. Bukan lalui jadi Ustaz Alinya, tapi uruskan pernikahan yang walinya macam ini. Seksa anak-anak. Kesan daripada kerja nyorok-nyorok. Masa arwahnya hidup, dia bagi siap dah. Tapi bila arwahnya meninggal, anak daripada isteri pertama akan tuntut. Akan tuntut sebab dia tak ada hak. Bagi balik. Tidak mahkamah. Jadi susah, ya. Kerja nyorok-nyorok. Yang paling kecil lah kerja nyorok-nyorok dengan handphone je. Tengah dengar kuliah subuh, tonton. Ya. Tonton telefon. Mak Jan. Assalamualaikum. You ada kat mana? Dia pun jawab lah balik. I tengah kuliah subuh. Berani tak dia kekalkan WhatsApp kawan tu sampai dia balik. Tobat. Dia akan delete awal. Kok sempat jumpa, hancur. Jin ni kerja nyorok-nyorok. Sebab itu sesiapa yang berusaha untuk menzahirkan jin dengan ilmu, dengan keupayaan, dengan apa juga jampi serapah, sebenarnya dia dah jadi jin. Dia itulah jin walaupun dia manusia. Yang kedua, sifat jin ni ialah dia agresif. Dia agresif. Setiap orang yang kena rasuk jin tak ada yang lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tu tanya. Tanyalah. Siapa tuan kamu? Meru 2B. Rumah nama berapa? Cari sendiri. Jin suka buat spekulasi. Suka mendedahkan orang buat spekulasi. Tu jadi bergaduh apa semua. Berkelahi jiran tangga. Syak wasangka, tuduh menuduh. Terutama orang niaga kan. Orang niaga selalu macam tu. Tolong Ustaz, nak faham. Saya dah 3 hari buat kedai, orang tak nampak kedai saya. Ya? Saya mana reti. Saya tanya dengan anu tu, dia kata ada orang buat. Udahlah. Percaya pula dengan jin. Ya, jin ni agresif. Sebab itu kita jangan buat spekulasi. Jangan suka dedah buka pintu orang buat spekulasi.
Seorang pemimpin politik di utara tanah air akan didakwa di Mahkamah Seksyen, nama tak sebut, gambar tak keluar, masing-masing lah. Lepas itu bagi amaran, orang ramai dilarang buat spekulasi. Yang kamu keluarkan berita menjadikan orang buat spekulasi, itu marah orang buat spekulasi. Ini perangai jin, kerja jin. Penyampai berita tu perangai macam jin. Sebab berita yang disampaikan oleh orang fasik ni jangan dipercaya. Ustaz mana tu fasik? Tutup aurat pun tidak, fasik lah. Jelas lah. Penyampai berita tak tutup aurat itu namanya fasik. Betul pun orang ragu-ragu, apa lagi tak betul. Ya, tapi kadang-kadang ya orang ramai lebih suka benda-benda berita-berita yang tergantung-gantung macam tu, ya, yang la sahih, tawaran daripada Allah Taala. Ya, siapa yang mengekalkan berjemaah witir bersama imam dapat keampunan semua dosa-dosanya. Ramai yang dapat 8 balik. Padahal itu sahih, hadis yang sahih daripada Nabi. Ya, Allahu a'lam. Cukuplah takat itu. Sebab kalau kita tunggu sampai pukul berapa pun masjid takkan sediakan minum pagi. Lebih baik kita khatam sekarang. Ya, Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah silap saya pun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.